Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi orang kata sembang santai kita. Okay, kerana apa? Saya believe the best thing in life is kiranya kita boleh berkongsi dengan orang. The best thing in life is kiranya kita dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Betul? Kerana apa? Dengan apa yang kita ada, dengan sedikit ilmu yang kita ada, yang dipinjamkan ilmu ini, kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dalam safety pun selalu saya pesan, apa ilmu yang kita ada, sampaikan. Apa maklumat yang kita ada, berkongsi. Kerana apa? Dengan cara kita berkongsi, dengan cara kita beri manfaat dengan orang lain, insyaAllah benda itu akan memberi perubahan pada orang lain. Yes. So therefore, kita kena sentiasa berkongsi dan kita tidak jemu untuk berkongsi maklumat dan information. Dan sedikit ilmu yang kita ada dan kemungkinan ini bermanfaat. Okay? So saya Fakrul Anwar, mentor Syemil Sanda. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Okay, untuk kita spend masa sedikit untuk menambah sedikit ilmu. Kerana saya yakin dengan ilmu yang kita ada, ia akan merubah dan memberi kekuatan pada diri kita dan memberi kekuatan insyaAllah untuk kita membantu orang lain berubah. Betul? Always remember that we cannot change people, but we can influence them to change themselves. Itu penting. So kalau ada tulis kat situ, okay, nobody can change anybody, but we can influence them to change themselves. So that's why kita siasa beri maklumat dan tugas siapa-siapa dalam safety ni, dalam sebagai OYK, tak kira you triple S ke, tak kira you safety coordinator ke, betul? Tak kira you kemungkinan CHR, SSA ke, betul? Siapa-siapa juga yang ada OYK OHD pun, tugas kita adalah untuk menyampaikan dan juga untuk educate orang lain, untuk bantu orang lain lihat sesuatu yang maybe dalam kegelapan. Betul? Alhamdulillah, hari ini, tengah hari ini, kita ada program tadi. Siapa-siapa yang dapat join kita, kita ada program MSOSH with University, di mana kita lakukan program untuk kita reach kepada student-student, kita reach pada pelajar-pelajar universiti dan juga maybe kaki tangan universiti sendiri untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya safety ni. Betapa pentingnya occupational safety and health ni. Dan kepada maybe pelajar-pelajar safety sendiri, mereka dapat tahu tentang peluang-peluang kerjaya dalam safety ni. Kerana apa? Kita kena faham, semakin ramai orang yang celik safety and health, makin ramai orang yang sedar akan kepentingan safety and health, maka safety and health tu akan nampak lebih penting. Kerana manusia ni, kadang-kadang bila kita sampaikan, amat sukar untuk mereka terima. Betul? Itu yang kita panggil psychology defense system. Okay? So therefore, perkara-perkara ni kita kena belajar. Kita kena tahu. Jadi, bila sesuatu perkara tu berlaku, adanya rejection, adanya orang kata backflash pada kita, kita tak frustrated. Kerana kita tahu, mereka sedang buat psychology defense. Mereka sedang, orang kata, defense ego mereka. Mereka sedang defense kebodohan mereka. Hello, faham maksud saya kan? Okay, so therefore, I believe that part of puzzle of life dalam safety, kita tak berhenti untuk educate people. Tetapi untuk educate people, kita kena ada ilmu. Dan kadang-kadang ilmu tu kita banyak. Tapi bila kita sampaikan, tidak berimpact. Kenapa? Bila sampaikan, tak ada impact. Sampaikan tak ada kesan. Kenapa? Itu pentingnya kita ada ilmu yang lebih advance. Ada yang tanya saya, Encik Fakrul, kat mana saya nak belajar komunikasi ni? Kat mana saya nak belajar tentang psikologi ni? Dekat mana saya nak belajar tentang leadership ni? Because why? Tidak ada course yang spesifik tentang benda ni. Tidak ada orang kata course yang mendalam tentang benda ni. Ada course pun cerita pasal orang kata surface saja yang kita tak boleh pakai ataupun tak boleh gunakan, cuma sebagai maklumat saja. That's why kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, dalam kadang pelatihan ataupun training yang kita attend,
Ada training yang cuma bagi kita information. Tulis kat situ. Ada training yang beri kata cuma information. Okey, benda ni adalah macam ni, macam ni, macam ni. Habis tu je lah. Kena pula trainer yang baca slide. Memang kau information lah kau ada sepanjang satu hari tu. Information je lah yang kau ada sepanjang maybe 2 hari training tu. Okay? Apa yang penting dalam apa-apa training ataupun seminar pun, anda kena dapatkan dua perkara. Apa dia? Anda kena pelajari dan dapatkan teknik dan taktik. Apa dia? Teknik dan taktik. Itu penting. Kerana apa? Bila kita nak melakukan sesuatu, kita kena ada teknik dia bagaimana. Application of knowledge. Teknik. Apa dah? Tulis kat bawah tu. So, kita kena ada perkara yang dipanggil application of knowledge. Orang kata skill. Skill is maybe consistency of implementation. But, saya lebih prefer bila kita panggil, apa dah? Teknik yang betul. Contohnya, kalau kita nak bawa kereta, ya, memang kita akan ada skill bawa kereta. Tapi bagaimana teknik membawa kereta yang betul? Faham saya kan? Bagaimana kita nak pegang steering tu? Betul? Bagaimana kita nak, orang kata, teknik membrake yang betul? Bagaimana teknik kita untuk, orang kata, buat pusingan U? Bagaimana teknik sebenar untuk kita buat parking L contohnya, betul? Ia perlukan teknik. Dia bukan setakat knowledge. Kalau setakat knowledge, anda boleh baca buku, baca slide, tapi application dia bila kita buat berbeza. So that's why training mesti memberi anda teknik yang betul. Okey, teknik ni biasanya berlaku bila kita, seorang yang mengajar tu ada pengalaman. Seorang yang mengajar tu ada pengetahuan dan dia mengaplikasikan benda tu. Itu dipanggil teknik. Write down kat situ. So that's why dalam kita menyampaikan kepada orang lain, tak kira kepada anda punya safety committee ke, pada anda punya toolbox, pada staff ke, ataupun kepada worker lain, masukkan elemen teknik. Faham saya? Not only information. Itu penting. On that part. Okay? So, penting untuk kita dapatkan teknik. Yang kedua, yang penting juga anda dapatkan dalam any training adalah tactical. Apa dah? Tactical. Tactical ni adalah detail part bagaimana ianya menghampiri pada ketepatan. Daripada ketepatan tu. Because why? Bila kita nak membuat sesuatu, kita kena hampir kepada tepat. Kita mesti menuju ke arah lebih baik daripada sebelumnya. Betul, Mama? Teknik ini kita hanya boleh pelajari daripada pengalaman diri kita ataupun pengalaman orang yang mempunyai kepelbagaian keadaan. Itu penting. Kalau orang yang cuma ada satu skop lingkungan sahaja, mereka tidak akan ada banyak taktik. Dia tak akan ada banyak kepelbagaian application tu. Okay, saya bagi contoh. Contoh yang paling mudah. Ada orang bila approach, contohnya roundabout. Okay. So, roundabout, I think semua orang dah pernah jumpa roundabout. Betul? Bila kita dekat roundabout, secara skillnya, knowledge-nya, bila roundabout, kita kena berhenti, tengok kanan, ada kereta, tak ada kereta. Bila tak ada kereta, kita masuk. Itu dari segi knowledge dia. Faham tak? So, daripada segi teknik dia. Okay, dari segi tactical dia. Okay, daripada teknik dia, bila kita nak masuk, make sure kita berhenti. Dan lepas tu kalau kita dekat dalam, kita make sure kita ambil dekat dalam. Jangan ambil yang kelebah luar. Faham tak? So, kalau kita ambil yang lorong yang kedua, atau lorong yang sebelah kiri, make sure kita masuk circle around yang sebelah luar. Jangan masuk sebelah dalam. Betul? Itu daripada segi teknik dia. Dan bila nak keluar, kita kena bagi lampu isyarat untuk keluar ke kiri. Faham tak? Itu dari segi teknik dia. Okey, tactical ni macam mana pula? Okey. Tactical ni adalah bagaimana nak mengelakkan kemalangan dekat roundabout. Contoh dia. So, bila anda dah dekat dengan roundabout, jangan tengok kanan dulu. Pertama, tengok kereta depan dulu. Betul? Tengok kereta depan dulu. Bila kereta depan ni tak ada dan anda adalah kereta yang paling depan, baru tengok depan. Baru tengok kanan. Betul? Yes. Kerana apa? Ditakuti kalau ada kereta dekat depan, anda tengok kanan, kosong, anda pun tekan minyak, kereta depan masih lagi berhenti.
bam kau hantar belakang. Nampak? So, itu adalah tactical. Bagaimana nak maneuver di roundabout supaya orang kata tidak berlaku kemalangan. Betul? Itu tactical. So that's why tactical adalah bagaimana untuk menyampaikan sesuatu lebih baik, lebih tepat, lebih efisien. Okay, good. So that's why kita boleh belajar knowledge, kita boleh ada skill, lepas tu kita kena ada teknik yang betul, dan untuk menghadapi sesuatu kita kena ada tactical. Apa dah? Tactical. How? Kita ada option untuk buat itu lebih baik. Boleh? Okay, good. So insyaAllah malam ni kita akan share lagi satu lagi psychology defense system. Apa dah? Satu lagi psychology defense system supaya kita faham bila manusia reject sesuatu, mana kita tahu, oh rupanya dia tengah deploy psychology defense system. Dan itu juga akan kita gunakan untuk perbaiki komunikasi dan hubungan kita. Boleh? Okay, that's why kenapa kita ada IOP, tuan-tuan. Kenapa kita ada Intensive OSH Professional? Kerana that particular course is dedicated untuk kita pelajari apa dia leadership, apa dia communication with impact, dan apa dia yang dipanggil psychology. Dan kita akan belajar technical dan tactical, how perkara-perkara ni boleh kita aplikasikan dalam kerja kita dan juga dalam kehidupan kita hari-hari. Itu best. Okay, good. So, siapa nak tahu apa dia yang kedua malam ni? Psychology defense. Siapa nak tahu? Okay, bagi tahu, saya nak, dan kita share nanti. Boleh? Okay, good. So, sementara tu, siapa yang ada kat sini, jangan lupa sebaik-baik manusia yang orang yang boleh beri manfaat. Betul? So, share pada 5 group yang anda ada. Share kepada 5 kumpulan yang anda ada. Please share. Betul? Dan love dengan like sikit kat situ banyak-banyak. Boleh? Okay, good. So, siapa nak tulis satu saya nak, dan kita akan share nanti. Sementara tu saya tengok siapa yang ada pada malam ni. Alhamdulillah. Okay, good. So, bagus. Malam ni kita ada Anis. Apa khabar Anis? Sihat? Waalaikumsalam Anis. Cik Azhar. Apa khabar Cik Azhar? Sihat? Alhamdulillah. Magison. Okay, Magison. Apa khabar Magison? Alhamdulillah. Excellent. Surashan. Excellent day to you also. Semoga hidup kita always excellent. Because we choose to be excellent. Remember, in life, we have choice to choose. Tulis kat situ. In life, we have choice to choose. Choose to be excellent. Betul? Okay, write down kat situ. Okay, good. So, kita ada siapa lagi? Kita ada Wan Sufian. Apa khabar Encik Sufian? Haizi. Apa khabar Encik Haizi kita? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa share kawan-kawan kita. Okay, kita ada Nur Syida. Apa khabar Syida? Sehat Syida? Iskandar. Mustafa pun ada malam ni. Alhamdulillah Mustafa. Rahima, apa khabar Rahima? Sehat. Hidayatul pun ada. Hai, apa khabar Hidayatul? Okay, good. Bini, apa khabar Bini? Sehat apa khabar orang Sabah kita? Okay, Brian, apa khabar Brian? Selamat malam. Okay, dan Cik Rosli. Waalaikumsalam Cik Rosli kita. Okay, good. So, let me share with you. What is next on psychology defense? Psychology defense adalah sesuatu yang ada dalam kepala otak ni yang menyebabkan berlakunya rejection ataupun ketidakterimaan. Okay, tu dia bahasa dia. Faham tak? So therefore, bila ada rejection ataupun ketidakterimaan ataupun mereka respon pada you dengan cara begini, maknanya kita tahu adanya defense system. So, bila ada defense system, kita kena gunakan tactical untuk break the defense system. Penting. Kerana apa? Bila kita, orang kata, ada that particular defense system, mana kita akan tahu bahawa apa yang kita akan sampaikan akan kurang ada impact. So, therefore, kita kena break that particular defense system dulu. Okay, boleh? Okay, good. So, apa defense system yang seterusnya? Okay. So, defense system yang seterusnya, kita panggil apa dah? Okay. So, kita panggil ianya adalah apa dah? Projections ataupun negative projection. Tulis itu. Dia panggil apa? Negative projection. Okay, negative projection ni adalah kadang-kadang di mana bila you sampaikan sesuatu, dia akan start attack your negative behavior. Okay. Dia panggil apa? Negative projection. Dia akan attack you punya negative
situation before this. Sebagai contohnya, you tegur dia kata apa? Alah, kau dulu pun lebih kurang juga. Alamak, kau ni, kau pun dulu macam ni juga. Faham saya? Alah, macam lah terror sangat. Nampak tak? So, itu dipanggil apa? Negative projections. Negative projection bermaksud dia ada penolakan dan memulangkan behavior yang negatif pada diri kita. Dia panggil apa? Negative projection. So, tujuan dia adalah untuk menyatakan bahawa alah, kau pun lebih kurang juga. Bukannya pandai sangat pun. Alah, kau ni nak belagak je. Faham tak? Nampak tak? So, all that negative projection yang dia return back to us sebenarnya adalah dipanggil psychology defense system ataupun defense mechanism. Tulis kat situ. Apa? Dipanggil negative projection. So, kita perasan tak? Kadang-kadang kita ada, betul? Kita bagi tahu je, dia orang start tu say negative thing. Alah, orang lain pun lebih kurang je, orang lain pun tak tahu juga. Kenapa aku juga yang kena? Kenapa aku pula yang jadi mangsa? Tengok tu, dia orang tak kisah pun. Nampak tak? So, itu dipanggil apa? Negative projections. Yeah. So, negative projections adalah sesuatu yang dia menyampaikan negativity behavior of orang lain sebagai excuses. Sebagai return back of the information. So, itu menunjukkan mereka sedang ada defense mechanism ataupun psychology defense system. So, orang-orang yang macam ni biasanya dia nak menolak yang dia tu tak tahu. Orang yang ni biasanya dia nak menolak supaya dia tidak dipersalahkan. Orang yang begini biasanya dia tidak mahu dipertanggungjawabkan. So, bila anda tahu benda ni, so you know how to counter balik. Oh, rupanya dia tengah defense. Oh, rupanya dia ada rejection kat situ. Dengan menggunakan, dia panggil apa dah? Negative projection, they call it. Okay, clear? So, that's why, bila orang ada negative projections, so it's time for us to counter. Betul? So, we have to counter in a good way. Kita kena counter dengan cara yang bijak. Kerana apa? Okay. Tulis kat situ. Okay. Bahawa kita kena counter dengan cara yang bijak. Always remember that. Bila ada sesuatu keadaan di mana perlu kita counter balik secara komunikasi, we have to know how to recounter it back. Kalau tidak, kalau kita berdiam diri, ia akan seolah-olah kita menerima that particular fact. Faham saya? Okay. So, antara perkara yang you boleh defense adalah dengan menyatakan benda yang return back the projections. Contohnya apa? Itu mereka. Macam mana kita? Itu dia orang. So, kita macam mana? So, itu saya. You macam mana? Nampak tak? You return back the negative projection to how about us? How about we doing better? Bagaimana kita boleh buat lebih baik? Okay, so itu penting untuk kita jawab dan answer that particular negative projections. Kerana apa? Kalau kita fail untuk jawab the negative projection dengan betul, orang anggap bahawa alah, benda tu diterima. So that's why dalam safety amat penting kita memberi jawapan yang betul dalam apa-apa keadaan sekalipun. Memang kadang-kadang kita rasa tergamam untuk menjawab. Kadang-kadang kita rasa, adakah yang kita jawab ini betul atau tepat? Adakah cara kita menjawab itu akan merosakkan keadaan itu dengan lebih buruk lagi? So that's why pentingnya kita belajar komunikasi dengan tepat. Kerana apa? Always remember, komunikasi is the way how to connect with others. Apa dah? How to connect. Tulis kat situ. Say, communication adalah power to connect. So therefore, bila kita dah boleh buat connection dengan bagus, whatever negativity after that is to buffer the situation. Okay, boleh? Then always remember, bila orang ada negative defense, so it's about time for us to know how to break that defense. Bagaimana kita nak break that defense system? Kerana apa? Manusia yang ada defense mechanism ataupun dipanggil psychology defense system akan always try to return the negative projection to others. Contoh dia apa? Orang lain boleh buat, tak ada apa kan? Orang lain buat kau tak tegur pun.
Alah, kau dulu pun lebih kurang je. Betul? Nampak tak? So, itu dia panggil negative projection of defense mechanism. Nampak boleh? So that's why bila kita tahu benda macam tu, oh dia tengah defense kepala otak dia tu. Oh dia tengah defense kebodohan dia tu. Oh dia tengah defense sesuatu yang dia tidak tahu. So bila kita tahu dalam keadaan gitu, so kita tidak rasa mudah frustrated. That's why pentingnya ilmu. Bila kita tahu ilmu yang betul, ilmu yang tepat, kita tidak mudah frustrated dan negative in any situation. Okey, boleh? Okey, bagus. So, therefore, kalau anda ada peluang, tolong pelajari apa dia komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana untuk lead people with impact, dan juga pelajari psikologi. Kerana itu adalah ilmu yang advance dalam safety. Always remember that, the more we learn, the more value that we have in ourselves. Then that value, nobody can take from us. Okay, boleh? Okay, good. So, insyaAllah, malam besok, kita akan pelajari lagi next defense mechanism yang very powerful. Kerana apa? Sebagai safety practitioner, sebagai orang yang deal dengan manusia, kita kena pelajari ilmu berkaitan manusia. Ilmu apa? Ilmu psikologi. Kerana apa? Manusia ada 5 pillar. Apa? 5 pillar. Okay? So, apa ada 5 pillar? Ingat, ulang kaji balik. Dan insyaAllah, saya akan share malam besok. So, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, bye.